Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa lah. Saudara-saudari yang budiman yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada kali ini kita akan membicarakan tentang nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran merupakan satu peristiwa besar di mana kita sebagai umat Islam menyambut tarikh di mana Al-Quran diturunkan. Jadi kita akan mengupas beberapa perkara, maklumat-maklumat penting tentang nuzul Al-Quran dan juga insya-Allah Al-Quran itu sendiri. Pertama sekali, bilakah sebenarnya Al-Quran itu diturunkan? Kalau kita melihat kepada takwim ataupun kalender, kita dapati ada tarikh yang ditetapkan, kita diberi cuti kerana turunnya Al-Quran, iaitu pada tanggal 17 Ramadan. Apakah tidak ada pendapat lain yang menyatakan kemungkinan ada tarikh lain Al-Quran diturunkan? Sememangnya ada. Terdapat beberapa pendapat yang berbeza tentang bilakah sebenarnya Al-Quran itu diturunkan. Tetapi pendapat-pendapat ini akhirnya terangkum dalam dua pendapat besar. Yang pertama ialah pada 17 Ramadan. Yang keduanya ialah pada 21 Ramadan. Kedua-dua tarikh ini walau bagaimanapun adalah merupakan dua tarikh yang masih lagi di dalam bulan Ramadan. Kenapa 17? Kenapa 21? Jadi ada yang mengatakan 21 itu kerana melihat kepada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam surah Al-Qadar menyebut tentang Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu kalau mengikut kepada hadis-hadis yang muktabar ialah malam yang selepas 20 Ramadan. Yang kedua adalah ayat daripada surah Al-Anfal yang menyebutkan diturunkan Al-Quran itu pada Yaumal Taqal Jam'an, waktu berlakunya Perang Badar. Jadi sejarawan mengatakan Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan. Jadi kerana itulah pendapat kedua ini yang merupakan juga pendapat yang dipegang oleh ulama mazhab Syafi'i, dan kita di sini berpegang dengan mazhab Syafi'i, maka kerana itulah kita mengisytiharkan 17 Ramadan itu sebagai tarikh turunnya Al-Quran. Ya. Kedua, bagaimanakah baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu? Di dalam sebuah hadis disebutkan tentang cara baginda sendiri memberitahu bagaimanakah wahyu itu diturunkan kepada baginda. Yang pertama ialah dengan cara baginda mendapat seolah-olah satu deringan yang dahsyat. Dia satu getaran yang dahsyat yang diterima oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga kan berpeluh dahi baginda. Jadi tiba-tiba baginda mendapat wahyu secara dalaman begitu. Dan baginda memang apabila menerima wahyu, kadang-kadang kalau ikutkan kepada beberapa riwayat, beratnya wahyu tersebut sampai kan kalau baginda sedang menunggang unta, maka unta itu sendiri akan duduk kerana bebannya yang ditanggung apabila baginda mendapat wahyu. Pertama. Yang kedua ialah dengan Jibril sendiri menyerupakan dirinya dengan rupa seorang lelaki. Ada seorang sahabat namanya Dihyah. Dihyah Al-Kilabi ini merupakan seorang sahabat yang tampan wajahnya. Dan Jibril seringkali menyerupakan dirinya dengan sahabat tersebut apabila ingin menyampaikan sesuatu wahyu kepada baginda Rasulullah. Ketiga, bagaimanakah kita dapat menghubungkan antara Ramadan dengan Al-Quran? Pertama ialah dengan melipat gandakan bacaan kita. Dalam Ramadan,
kerana pahala yang bakal kita dapati adalah berganda-ganda. Kalau kita tidak dapat untuk mengambil peluang ini, maka itu adalah satu kerugian. Kedua, kita perlu tadabbur bukan sekadar membaca sahaja. Kita perlu betul-betul menghalusi, mendalami dan menekuni apakah maksud ayat-ayat yang kita baca tadi. Bukan sekadar bacaan, betul, kita memang mendapat pahala, satu huruf, satu ganjaran. Bahkan orang yang lemah, orang yang merangkak-rangkak membaca, akan mendapat 2 ganjaran. Tetapi kita perlu juga untuk mempersiapkan diri kita dalam mendalami maksud Al-Quran itu sendiri. Kerana kita perlu ada peningkatan. Bukan sekadar pembacaan, tetapi juga penghayatan. Ada 2 perkara. Pembacaan dan keduanya penghayatan. Jadi bagaimana kita nak menghayati? Dalami tafsir. Dalami terjemahannya. Hayati apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh ayat-ayat tersebut. Kerana tanpa penghayatan, maka kita tidak dapat meninggalkan bekas dalam hati kita terhadap ayat-ayat suci ini. Jadi semoga kita sama-sama dapat menghayati, kita dapat memahami ayat-ayat suci Al-Quran tersebut dalam keadaan kita masih lagi di bulan suci, di bulan mulia Ramadan ini. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.